seperti mana kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat, percayalah, yakinlah Allah sedang melihat. Jadi maknanya sekarang ni melihat Allah Ta'ala ni bererti kata lain adalah ingat Allah. Ingat Allah. Dan ingat Allah ni lah menjadi agenda kita sekarang. Kita nak ingat Allah. Alangkah malangnya hari ini Allah kata dalam surah Sajadah ayat 9, hakikatnya qalilan ma tashkurun, sedikit sangatnya ingat Allah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah tiupkan roh dan jasad kita, di dalam jasad kita ni Allah bagi penglihatan, bagi pendengaran, tapi sedikitlah yang syukur. Ini ingat Allah, syukur ni ada Allah. Kalau mula pun dah tak betul, agak-agak ujung-ujung memang kita boleh betulkan di pertengahannya, tapi kita bimbang tak betul di pertengahannya, perlukan kehancuran. Bimbang diingatkan dengan cara peringatan melalui ujian yang menyakitkan. Duit ni dunia. Bila dunia, sifat dia tinggal, sifat dia tipu, sifat dia fitnah. Soalannya, kalau kita terus pergi bersandar pada duit, maka kita akan kena tinggal, kena tipu. Duit itu makhluk atau kejadian? Bila kejadian, ada tak cara melihat makhluk? Ada tak Allah ajar cara melihat? Kan kita sekarang tengah belajar cara melihat, tidak? Jangan tengok duit. Kalau siapa tengok duit, jadi mata di kaedah yang Allah ajar melalui kaedah Tariq Nubuwah. Qra bismi Rabb bikallazi khalaqa. Bacalah bismi Rabb, bismi Rabb bikallazi khalaqa. Nah, cuba tengok ni sedang jemaah mata Allah SWT. Cuba tengok, perhati baik-baik. Cuba tengok. Pertama, kedua, ketiga. Bacalah dengan nama. Dengan nama siapa? Rabb. Nama siapa? Nama yang menjadikan duit. Duit tu kejadian tidak? Ya. Sekarang ni duit kita dah ada nama. Sekarang ni bila kita baca dengan nama yang menjadikan duit, Nabi kata bermula dengan bismillah, dengan nama Allah. Baik, nama Allah ni lafzul jalalah. Itu anchor dia. Nampak? Bila dengan nama Allah, yang lebih khususnya apa? Khususnya adalah rezeki. Okey, pecahan lagi, kaya. Sebab kaitan kaya dengan rezeki ni seringkali dikaitkan dengan duit. Maka ini satu kemuliaan. Allah muliakan kita, yang mana kita ni hina, tapi Allah muliakan dengan tempat yang mulia, dengan majlis yang mulia, dengan amalan yang mulia. Alhamdulillah, apabila Allah muliakan, Allah berikan kemuliaan untuk mengimarahkan kembali masjid. Subhanallah, satu perkara yang sangat indah. Asal kita itu hina, dari air mani yang hina. Namun apabila Allah nak muliakan kita, maka Allah letakkan kita di tempat yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Allah itu mengatasi hak segala-galanya. Kita tunaikan hak Allah dahulu, barulah hak kita ini akan disempurnakan. Hak Allah ni, Allah suruh iblis, yang mana sebelum itu Azazil lah. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Dan hidup kita ni bermula dengan kisah iblis lah, dan kisah Nabi Adam AS. Bermula kisah Nabi Adam AS, kisah iblis itulah datangnya cerita kita. Iblis diberi tugas, ada dua. Nabi Adam AS diberi tugas, iblis yang nama Azazil pun diberi tugas. Iblis gagal melaksanakan tugas, Nabi Adam AS berjaya melaksanakan tugas. Kata iblis ni, dia pencetus. Apa cetusan dia? Dia akan cetusan dia adalah mencetuskan perbalahan, mencetuskan provokasi. Kerana apa? Rasa diri berkuasa. Baik, maka bila diri merasakan aku berkuasa dan mulia, itulah yang akan hancur binasa. Hak kita akan terlaksana dengan sempurna. Memang, saya bimbang, hak kita memang macam-macam benda yang kita nak kat muka bumi ni, setelah kita menyempurnakan hak Allah terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat-sahabat yang diraikan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Alhamdulillah, semua alhamdulillah ala kulli nikmah. Lagi sekali Allah izinkan kita untuk bertemu dalam pengajian secara online, pengajian ilmu secara online. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah ini, Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam. Marilah kita sama-sama memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam yang penuh barakah ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang imam mata Allah Subhanahu wa taala, bagi memberkati lagi majlis kita pada malam yang penuh barakah ini, marilah kita sama-sama mulakannya dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah, sidang jemaah mati Allah SWT, pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla. Kita ditemukan lagi pada malam yang penuh barakah ni, dalam malam yang dimulakan dengan majlis ilmu ini, yakni dimulakan. Jadi malam masih lagi kita berada di 1 dah masuk 2 Muharram. Adapun ini adalah Jumaat. Jumaat yang pertama pada bulan Muharram ini, yakni pada tahun baru Islam 1442. Maka malam ni adalah Jumaat yang pertama dan mudah-mudahan ini permulaan yang baik bagi kita semua, insya-Allah, untuk mengorak langkah, untuk maju ke hadapan, untuk berjalan, yang paling penting menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar penyataan sebagai hamba Allah. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan pembukaan ini, dengan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya tahun yang sebelumnya itu diakhiri dengan 1441 Hijrah, diakhiri dengan keampunan dan keselamatan daripada jauh daripada murka Allah. Kita minta lindung daripada murka Allah sebenarnya. Hidup ni tuan-tuan, sedang jemaah mata Allah SWT, kita boleh lari pada kemurkaan manusia, kemarahan manusia, kita boleh lari, kita boleh mengelak. Tapi di saat Allah murka pada kita, tak ada
Tak ada satu tempat pun boleh menyelamatkan kita. Sebab itulah Nabi kata mafhum hadis dengan doa Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Ya, keampunan dan keselamatan. Keampunan daripada Allah dan mohon keselamatan daripada Allah SWT. Tahun yang lepas, dan kita mohon pada Allah Ta'ala dengan pembukaan tahun 1442 Hijrah ini, malam yang penuh barakah ni, yang Jumaah, dan juga termasuk pada fasa yang Sayyidul Ayyam, kita berada di penghulu bagi segala hari, dan ada waktu yang mustajabulah doa. Waktunya mustajab doa, yang mana kalau tengok pada perbahasan waktu mustajab pada Jumaat ini, kebanyakan yang akan mengatakan pada hujung asar itu, dan ataupun sepanjang malam ini, sepanjang hari Jumaat itu adalah waktu yang barakah. Maka kita perbanyakkan doa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah mulakan tahun ini, tahun baru kita ini, dengan rahmatnya, dengan belas kasihnya, dan dengan seluruh kebaikan dihimpunkan di dalam tahun ini sebagai kekuatan untuk kita terus maju ke hadapan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sedang jemaah mata Allah SWT, alhamdulillah, terima kasih yang dah bersiaran dengan saya pada malam yang penuh barakah ni. Baik, bantu tu sebarkan. Yang belum tekan share tu tolonglah share. Satu share, satu sedekah. Kalau share banyak, banyaklah sedekahnya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita bertolong-tolongan untuk perkara jalan takwa. Tolong. Kita tolong-tolong sebar-sebarkan, bantu-bantu sebar-sebarkan, insya-Allah. Yang mana kita semua ini insya-Allah adalah ejen kepada kebenaran. Kita nak sebarkan ilmu kebenaran insya-Allah. Mudah-mudahan lebih ramai lagi yang mendapat manfaat dan fadilatnya. Mudah-mudahan ramai lagi yang mendapat iktibar, mendapat satu penjelasan, pencerahan tentang kehidupan ini. Yang mana tajuk besar dalam kajian kita adalah tajian hakikat kehidupan, tafsir hakikat kehidupan. Dan kita dah masuk pun dalam perbahasan tentang perbahasan yang lebih terperinci, iaitu tentang tafsir tentang kata-kata, kalam, lisanul haq. Kita nak mentafsir semula kata-kata kita. Kita tak sempat pun berfikir sebenarnya apa yang kita kata. Percaya atau tidak? Benar. Kadang-kadang kita berkata tanpa kita berfikir pun apa yang kita kata. Sebab itu kadang-kadang kita mendapat kesan daripada apa yang kita kata. Kerana ada perkataan yang kita tak bertanggungjawab, kita tak ambil iktibar, kita tak perhalusi setiap kata-kata kita. Malah lebih bahaya kata-kata itu menggoncang, mengganggu iktikad keimanan yang sebenar. Yang ini kita bimbang. Banyak yang kita cuba bahaskan dan kita dah rungkai. Antaranya contoh bagaimana kita hari ini salah meletakkan perkataan punca rezeki. Itu kata-kata. Kita salah faham tentang takrif punca rezeki. Kita salah faham tentang sifat. Bagaimana sifat itu ada empunyanya, ada asma, ada namanya. Kita salah mentafsirkan kehidupan ini dengan kata-kata yang macam-macam keluar daripada lisan kita ini, akhirnya merosakkan kembali kehidupan. Kita tidak mahu perkara ini berlaku dan berulang kembali. Dan apatah lagi kita berada di tahun baru ini, kita berazam untuk kita memperbetulkan kehidupan kita dengan bermula kita mendetailkan, mula kita berhati-hati di dalam berkata-kata. Ini asas kepada kehidupan. Malah Nabi SAW sabda mafhum hadis, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, itu adalah dengan berkata baik. Nampak? Kata-kata ini jadi satu indikator atau satu kayu pengukur. Malah dikaitkan kata-kata ini dengan hati. Nampak? Ala inna fi jasadi mudghah fa iza salahat jasada kullu fa fasadat jasada kullu ala wahya qalbi. Nampak? Kalau baik dalam diri anak Adam itu ada seketul daging, kalau baik daging itu baiklah semuanya, kalau buruk daging itu buruklah semuanya. Ala wahya qalbi. Maknanya kata-kata itu baik seluruhnya, maknanya kalau sekiranya ke hati itu baik, maka lisannya baik. Hati itu buruk, maka lisannya buruk. Nah, ini yang kita nak kenal pasti. Sedangnya Muhammad Ta'ala, bagaimana kita nak mendalami, memperhalusi, kita nak menghayati. Lepas ini kita nak jaga kehidupan kita ini dengan menjaga kata-kata dan seterusnya menjaga pelaksanaannya, yakni af'al, qauli dan fi'li. Kalau kita nisbahkan kepada solat, qalbi itu pada hakikatun. Kita belajar tentang hakikat. Mana qalbi itu yakni pada tujuannya, qasad.
Nah, kita dah belajar tentang bagaimana membangunkan kehidupan dengan kaifiat atau kaedah soft. Nah, kemudian dengan itu kita sambung lagi dengan qauli dan fa'li. Jadi qauli diperbetulkan sudah pasti, fa'li juga mesti selari. Barulah dia lurus. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Hati tidak boleh berbelah bahagi. Apatah lagi lisan qaulinya tidak boleh mengundang perkara yang murka ilahi. Fa'li ataupun af'al tidak boleh pergi kepada perkara yang merosakkan. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dengan kita menyusun kata-kata ini, banyak kadang-kadang orang ajar bagaimana nak susun kata-kata, tapi tak tahu mana punca. Jadi malam ni juga kita sambung mengajar tentang jangan percaya pada kata-kata. Kita sambung jangan percaya pada kata-kata. Tak boleh percaya, tak boleh pegang kata-kata ni. Sebab apa? Sebab kata-kata saja itu ada sumbernya. Kalau sekadar kita percaya pada kata-kata, kita tak tahu apa ala tujunya lagi. Sebab tu ada dalam perbincangan yang mana setiap kali kita berkata ataupun kita nak melakukan perkara, maka Nabi dia ajar tentang berkata insya-Allah. Insya-Allah. Tidak boleh itu. Tidak boleh tinggalkan perkataan insya-Allah, yakni dengan izin Allah. Dan kalau sekiranya berlaku satu perkara itu dan terjadi, maka dan kejadiannya itu kejadian yang baik, masya-Allah, dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah SWT hari ini beramai kalau kita sedar, kita tertipu dengan kata-kata. Kita tertipu dengan kata-kata. Tertipu dengan kata-kata. Itu dia. Bila kata tertipu dengan kata-kata, akhirnya kita merana kerana kejahilan kita dalam memahami kata-kata. Sebab tu dalam perbahasan lisanul haq, kita nak mendalami tentang perbahasan kata-kata. Panjangnya Ustaz, iya. Kata-kata ini luas. Sebab kita banyak bercakap, kata-kata lah yang banyak menjadi peneman kita dalam suka dan duka, betul tidak? Sama ada kata-kata itu dizahirkan atau kata-kata itu dilintaskan. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, jangan berkata ikut sedap rasa. Jangan ikut sedap, ikut suka kita. Jangan. Kita tidak boleh berkata-kata mengikut suka-suka. Tak boleh. Dan dia punya kata kuncinya itu sudah dinyatakan oleh Nabi SAW, baginda Nabi SAW. Falyakul khairan aw liyasmut. Falyakul khairan aw liyasmut. Baik. Jadi sudah jemaah mata Allah SWT. Baik, maka di sini kalau kita lihat, jahil dalam memahami kata-kata itu, dia ibarat perkara macam kita gagal memahami tentang senjata. Kita tidak tahu apakah kesan dan akibat daripada senjata itu. Kita anggap perkara itu okey, tetapi akhirnya merosakkan diri kita. Hati-hati. Hari ini ramai yang merana kerana kata-kata. Itulah datangnya perbahasan. Kerana apa? Mulut, badan binasa. Itu je. Kerana pulut, santan binasa. Berkuranglah. Kerana mulut itu. Baik, jadi sedang mata Allah SWT. Baik, setiap soalan nanti saya akan jawab Puan Siti Noh ya. Bagi pada hujung nanti insya-Allah ulang balik soalan apa yang nak disampaikan insya-Allah. Baik, jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Khair. Mari kita meneruskan kajian kita pada malam yang penuh barakah ni. Jangan berkata kod suka-suka, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berkata itu ada SOP-nya, ada kaifiatnya. Ingat, ada kaedahnya. Memang hari ini kata-kata yang banyak menyebabkan kita akhirnya tertipu kembali. Kita tertipu dengan kata-kata. Sebab tu saya letakkan tajuk malam ni, sambungannya lah jangan percaya dengan kata-kata. Dia ni tak boleh percaya, bukan saja kita punya kata-kata pun tak boleh dipercayai juga. Sebab itu asasnya adalah kena faham. Benar, kata-kata ibarat senjata kan, asyaddu minal qatl. Al-fitnah asyaddu minal qatl. Yang mana lebih bahaya daripada tajamnya ni, fitnah. Lebih besar daripada membunuh. Maknanya senjata.
senjata. Kerana pulut santai benar, kerana mulut badan biasa. Baik. Jadi jangan berkata kau suka, jadi kita tahu the failure, kegagalan ataupun kemurkaan itu diundang bukan sekadar dengan perbuatan semata-mata, tetapi ia bermula dengan kata-kata lalu diterjemahkan dengan perbuatannya. Dan kata-kata ini datang dari mana? Tu dia. Dia ada sumber. Yang pertama, sumbernya dari jiwa, yakni jiwa dengan kebenaran. Tapi kalau berkata dengan sakit hati, Ustaz, maknanya jiwanya tidak diisi dengan kebenaran. Kalau bicara soal sakit hati, bermakna sumbernya adalah perasaan. Mari kita buat ulang kaji. Kita buat murojaah. Tak boleh. Kata-kata sendiri pun tak boleh percaya. Dasarnya jangan percaya pada kata-kata. Biasa kita dengar percaya pada kata-kata, kita duk faham orang kan. Jangan percaya pada kata orang. Berapa banyak kata-kata sendiri menipu diri sendiri. Sebab tu pertama kita kena faham ni, takrifnya adalah jangan percaya pada kata-kata itu. Sebab kita kena tahu sumber, rujukan dari mana asas kata-kata itu. Jangan sewenang-wenangnya percaya. Tak boleh. Jadi sebenarnya mata Allah SWT, wanita pun terberdaya dengan kata-kata, dan ingat ramai wanita terpedaya dengan kata-kata, tapi Nabi kata yang bahaya itu wanita dan dunia. Bermaksud ramai juga lelaki, lebih ramai lelaki yang terpedaya dengan kata-kata wanita. Kena faham dulu. Sebab tu jangan main petik-petik. Dia nak tulis pun kena tahu. Lepas ni kena belajar. Dalam kita meletakkan satu kenyataan, statement, kena tahu asas dia berkata. Jangan kita petik-petik. Ini kena faham ya. Ya. Contoh, ramai wanita tertipu dengan kata-kata manis. Dasarnya, sebelum kita buat kenyataan, ya Ustaz, tertipu tu kata manis daripada siapa? Lelaki. Lelaki ni menipu dengan kata-kata manis kerana apa? Kerana ditipu oleh wanita. Wanita juga menjanjikan kemanisan. Sebab itu dia menggalakkan untuk berkata yang manis-manis. Tapi manis itu apa? Sebab itu bila kata kita terus berkata-kata, kita tak tahu sumber, kita akan terbelit-belit dalam mentafsirkannya. Nampak? Kita akan terbelit-belit dalam merungkaikannya. Kita akan pergi kepada mana ni? Laki ke perempuan? Laki ke perempuan? Kalau kita just berkata. Sebab itu ada dasarnya, ada asasnya dalam berkata-kata. Sebab tu berkata pertama, jangan percaya dengan kata-kata. Sebab dari mana sumber? Itu persoalannya. Anta bercakap ni, kamu bercakap ni, kata-kata ni berdasarkan apa? Itu kena faham. Jadi kalau kita percaya pada kata-kata, kalau sekiranya kata-kata itu batil, habis. Ini apa je kata percaya, apa je diri kata percaya. Diri tu jahil bercakap. Bagi pula statement-statement yang merosakkan. Statement-statement yang apa ciri-ciri kata-kata batil? Apa ciri-ciri kata-kata batil? Dah lupa dah Ustaz mengaji semalam. Meragukan, membimbangkan, menyesatkan. Jadi kata-kata itu nampak indah, tetapi kalau meragukan, membimbangkan, menyesatkan, tak boleh percaya. Nampak? Jadi kena faham. Jadi malam ni kena faham satu perkara. Lagi-lagi sekarang ni pula masuk tahun baru hijrah. Tahun baru hijrah, azam, nak berazam, berkata-katalah dia. Dalam berkata-kata itu benar tidak kata-katanya itu? Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Sebab tu kita mendalami, memperhalusi. Ramai hari ini orang, masyarakat ataupun manusia, cuba mencari punca. Di manakah kesilapan dia Ustaz? Di mana kesilapan hidup saya? Adakah kita merenung kata-kata yang setiap kali kita kata? Yang sehingga kita suka timbul mengata. Nampak? Kadang-kadang kita tak ambil berat tentang kalam kita. Kita tak tahu, kita dengar saja. Kita tidak tabayun. Kita terus berkata-kata. Kita tengok. Kita nampak dan kita terus hukum. Dan ini perkara yang sangat berbahaya. Sebab tu jangan percaya dengan kata-kata. Itu kena take note itu. Kenapa jangan percaya dengan kata-kata? Selagi mana tidak disandarkan kepada
kebenaran. Kata-kata yang tidak disandarkan kepada kebenaran, itu kata-kata yang merosakkan. Sebab tu berkata benar. Dalam berkata itu mesti benar. Sebab tu sifat jujur itu menjadi asas pegangan orang beriman. Jangan berkata perkara yang batil. Jangan buat statement-statement yang memprovokasi. Alah, laki semua sama je. Tu statement provokasi. Laki ni memang gatal. Fitrah laki ni memang nak kahwin banyak. Jangan buat statement-statement macam tu. Saya ni kena tipu dengan laki, saya tahulah Ustaz. Nampak? Kata-kata yang tidak ada asas. You cakap kerana apa? Kerana marah? Kerana kecewa? Kerana apa bercakap? Sebab itu asas berkata-kata itu adalah dengan kebenaran. Berkata benar. Itu saja. Menegakkan kebenaran dalam kata-kata. Jadi, jangan percaya. Peringkat pertama ni kita faham. Jangan percaya dengan kata-kata, tetapi berkatalah dengan kepercayaan. Jangan percaya dengan kata, tapi berkata-katalah dengan percaya. Apa yang kita percaya? Percaya yang benar, itu percaya dengan Allah. Ataupun berkata-katalah dengan yakin. Ataupun jangan yakin dengan kata-kata, tetapi berkata-katalah dengan yakin. Dia berkata-katalah dengan yakin. Baik. Jadi, poin yang pertama pada malam ni kita nak halusi adalah, mari kita lihat perbahasan ini. Baik. Maka di sini jangan setulah yakinlah. Yakin atau percaya dengan kata-kata. Ini satu statement yang umum lah. Kenapa keluar statement ini Ustaz? Kerana kita tak tahu kata-kata ini bersumberkan apa. Kalam ini atau kalimah ini bersumberkan apa? Kita nak tengok dia bersumberkan apa. Adakah dia bersumberkan kepada kebenaran atau bersumberkan kepada kebatilan? Clear? Nampak? Ini kena belajar ni tuan-tuan. Jangan duk galik-galik, duk nak bercakap. Belajar bercakap pun tak kerti. Ni belajar komunikasi ke Ustaz? Komunikasi lain. Itu satu bab. Ini memahami asas dalam berkata. Kalau dalam ilmu public speaking ke, dalam communication skill ke, itu kita kena tahu apa konten, kita kena tahu struktur, kita kena bercakap, kena ada mukadimah. Itu kaedah berkata-kata. Tetapi kita hari ini belajar, kita sekarang nak belajar tentang sekarang ni kita nak faham apakah kita berkata ini sumbernya bagaimana kita berkata-kata ini dengan kebenaran atau kebatilan. Ni kena faham. Kita memahami dengan kaedah kebenaran, tafsir kembali kata-kata. Ni kata-kata kita ni kehidupan. Kata-kata kita yang selalu kita cakap hari-hari, duk bercakap-bercakap, kita duk komen-komen, kita duk bagi pendapat saya, pengalaman saya, pendapat ni. Sekarang ni kita berkata-kata ni ada sandar tidak? Ada rujukan tidak? Itu masuk dia. Kalau kita nak pergi pada kalam kebenaran, kalimatul haq, kalimatul thayyibah, itu jelas. Al-Quran dan As-Sunnah itu jelas. Itu tidak boleh diragui. Kata-kata itu tidak ada sangkal lagi. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Zalikal kitabu la raiba fi. Kalau kata-kata itu diambil pada Al-Quran, dalil yang qat'i, itu tak boleh nak sangkal. Siapa tolak malah bukan kata bil hurfin dengan huruf,
Dia tolak satu huruf, batil. Nampak? Batal. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sekarang kita nak memahami tentang yang dinamakan pendapat saya, berkata-kata kita itu. Sebab ni nak kaitkan dengan kehidupan. Lisanul haq, kalam-kalam kehidupan. Yang biasa kita bercakap. Kadang-kadang kita borak, kita komen orang, kita bercakap itu, cakap ini. Kadang-kadang kita tak tolak, kita telak tepi Al-Quran. Kita hadis pun tak hafal, Ustaz. Saya nak cakap ikut hadis. Saya cakap ikut hadis pun tak hafal, matan. Saya bukan sekolah Arab. Contoh. Saya nak cakap ikut Al-Quran. Saya bukan Al-Mufassirin. Nampak? Betul tidak? Okey. Sekarang ni adakah kalau kita tak faham Al-Quran, tak boleh berkata ke Al-Quran, atau kita tak faham hadis, ataupun tak faham kitab-kitab muktabar, adakah kita boleh cakap kau suka? Atau ni persoalan dia malam ni. Ini masuk dia. Sekarang ni, saya tak pandai Ustaz nak tafsir Quran. Kita tak suruh kita mana mandai tafsir Quran. Okey. Bila dia tak pandai, kebenar hadis je lah. Hadis banyak. Hadis, beribu-ribu hadis. Nak apa? Memang tak terhafal. Adakah dengan kita tidak faham Al-Quran? Adakah dengan kita tidak faham hadis? Kalam-kalam ulama? Kita boleh berkata ikut suka? Tak boleh. Maka walaupun kita tak faham, kita tak belajar tentang kelas tafsir Al-Quran, kita tak masuk kelas hadis, Ustaz. Banyaknya nak faham hadis, tetapi ada dasarnya yang mesti kita faham di dalam berkata-kata. Bersandarkan hadis juga, bersandarkan Al-Quran, ada panduan-panduan yang telah diberikan oleh baginda Nabi SAW. Nampak? Baik. Nah, ya sebab itulah tadi Puan Sakinah, orang tanya pendapat, sebab tu kita belajar. Malam ni kita nak belajar dan dalam kelas ini kita nak belajar supaya jangan salah bagi pendapat. Jangan jadi punah sihat. Dan orang bila minta nasihat, adabnya memang kena bagi nasihat, tak boleh diam. Tak tahu, I don't know. Tak boleh. Orang bagi tanya, okey, jadi kita kena bagi nasihat. Tapi janganlah kita jadi punah sihat. Itu tak boleh. Kita berkata berdasarkan apa? Nampak? Tak perlu bercakap hal yang berkaitan arif. Tapi masalahnya Puan Intan, memang kita takkan cakap benda yang ta'arif. Bab hadis kita tak kupas, bab Quran kita tak kupas, bab fikih kita tak kupas. Tapi bab hidup kita kupas tak? Ini pengalaman saya. Bab anak jaga sendiri, bab kahwin kita kupas tak? Bab kita buat hari-hari tu kita kupas tak? Siap bagi kadang-kadang bagi tip-tip tu, datang pada mana tu? Memang kalau perkara yang melibatkan agama kita tak berani kupas. Setengah orang dah faham dah. Oh, anak tak berani je. Anak bab-bab ni anak takkan kupas lah. Tapi dalam bab diri dia, dalam bab cerita, pengalaman cerita bab ni, laju pula bercakap. Nampak tidak? Maknanya kalau kita lihat, kalau tak pandai kupas dalam Quran, hadis, sebenarnya dalam kehidupan pun jangan mana-mana kupas. Sebab kehidupan yang tidak disyarahkan, bersandarkan kebenaran, bermaksud kita hanya mengundang kebatilan. Nampak? Itu maksud dia. Jadi banyak. Contoh nak jadi wanita yang kaya dengan wanita yang apa tak saya nampak tu. Bagi satu tip-tip yang banyak kita jumpa ni, banyak tip-tip lah. Dalam tip-tip ni berhati-hati. Saya banyak akan tekankan dalam orang bagi tips-tips. Tu bahaya. Bukan sebab bahaya, sebab banyak kata-kata kadang-kadang tidak ada asas di dalam perbahasannya. Ini yang kita bimbang. Wanita mesti berharta, bagi nasihat. Sebab apa? Sebab suami bukan milik kita. Bila-bila masa dia akan tinggalkan kita. Apa itu? Kesimpulannya, wanita kena berharta. Nanti ditinggalkan, tak terpinga-pinga. Itu ke? Adakah itu kalam kebenaran? Jadi sini jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kena faham maksudnya. Kena faham. Jadi sudah jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi sebab itu, semua benda kita nak komen, orang tanya macam mana, tengok orang tu susah, kita nak komen macam mana. Itu maksudnya.
Kita takkan bercakap benda yang tidak ada fahaman pada dia. Contoh dalam bab-bab agama, mainstream agama, kita takkan kupas. Tapi dalam bab kehidupan ni, ya Rabbi, caca membah jadinya. Ini pendapat saya lah, pendapat saya. Pendapat saya tentang anak, pendapat saya tentang meniaga, pendapat saya tentang perkahwinan, pendapat saya tentang kahwin lagi, pendapat saya tentang lelaki, pendapat saya tentang perempuan. Saya tengok orang lelaki ni, memang perangai dia, fitrah dia, mula bercakap. Pendapat saya berdasarkan pengalaman. Pengalaman saya setelah ditipu oleh jantan berkali-kali. Jantan terus. Saya melihat jantan-jantan ni memang jantan tak guna. Katanya. Jantan terus. Dia dah geram punya pasal. Dia bercakap dengan geram. Tapi benda tu berlaku kat dia. Tu maksud dia. Sebab tu kata-kata kita dengar, langkah pertama jangan percaya dulu kata-kata. Dengar boleh, percaya jangan. Tu maksud dia. Dengar boleh, percaya jangan. Tetapi sekiranya dia seorang itu memahami anak wanita perlu berkejaya. Agama membenarkan. Memang agama membenarkan. Tapi apakah kebenarannya dalam berkejaya? Faham tidak? Contoh dalam bercerai. Ada tu satu statement saya baca. Dia tulis apa tau? Dia tulis statement. Saya nak kumpul statement-statement, nanti kita bahas satu-satu ya. Saya akan kumpulkan statement-statement ni, kita tafsirkan balik satu-satu agar tuan-tuan dan penonton sedang jemaah mata Allah SWT faham akan perkara ini. Dia tulis apa? Ada kebanyakan perempuan sanggup gantung tak bertali kerana nak takut dijandakan. Dia tulis statement. Awak ada hak sendiri. Kenapa takut untuk dijandakan? Dia tulis. Saya baca, astagfirullahalazim. Kempen pula dia. Kempen jangan takut menjadi janda. Kita janda, ada market lagi. Macam-macam keluar statement cakap, ya Rabbi. Banyak kalam-kalam kita dengar ni, Allah Akbar, sakit jiwa kita. Sakit saya ni bila kita duk perhati kata-kata ni memang banyaklah perkaranya kebatilan. Allah Akbar. Baik, jadi sedang mata Allah SWT. Jadi maknanya di sini, mana yang mengikuti pengajian, nampak statement gitu banyak kan, Puan Azrina, nampak begitu. Statement yang jangan sekali petik 10 datang, kita jangan tertipu, kita ada hak kita sendiri. Hidup ini kita kena pulun habis. Banyak perkataan-perkataan yang dikeluarkan. Dia bukannya perbincangan agama. Memang kehidupan kan bukan perbincangan tentang agama. Kehidupan. Kau pandailah kehidupan saya, Ustaz. Saya nak cakap, saya kau sukalah. Tetapi bila kita mula kaji balik kehidupan, milik siapa? Allah. Dah, kalau milik Allah, kenapa cakap kau suka? Ya ke? Memang asasnya kalau sebut kehidupan, tak boleh nak semua benda nak diagamakan, Ustaz. Memang tak semua benda boleh diagamakan. Tetapi apa yang kita buat itu, ada tak yang melihatkan? Ada yang mematikan? Ada. Allah. Sebab itu kita tidak boleh ada satu skeptikal pemikiran untuk pemisah-pemisah ni, sekular ni. Sekularisme, memisahkan kehidupan dan agama. Hati-hati. Sebab tu banyak analogi-analogi, contoh-contoh, tamsilan-tamsilan yang tidak kena dengan agama sebenarnya. Sebab tu kita kena letakkan agama yang membimbing hidup kita. Bukan hidup yang memilih untuk beragama atau tidak. Nampak? Jadi kena faham. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, benar saja ni Harun. Kalau kita belum mampu berkata-kata, Ustaz, adakah berkata-kata ni ikut umur? Tidak. Berkata-kata bukan ikut umur, tetapi ikut tahap kefahaman dia tentang kehidupan. Faham tidak letak pada umur. Faham letak pada iman. Sebab tu kefahaman itu dikaitkan dengan hati. Qulubu la yafqahuna biha. Surah Al-A'raf 179. La walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Dipenuhkan neraka jahanam dengan jin dan manusia.
Dengannya ada hati tapi tak nak faham. Maknanya faham itu pada hati. Maka kalau hati ini dibukakan oleh Allah Ta'ala seluah-luahnya pintu hikmah, yuktil hikmata man yasha', Allah boleh bagi hikmah kepada siapa yang aku kehendaki. Maka kalau Allah bagi dia walaupun muda, tapi dia memahami kehidupan, mengalahkan orang yang berusia, so kena dengar. Nah, macam mana? Inilah ilmu. Ilmu bukan pada umur, ilmu bukan pada orang, ilmu pada Allah. Kalau Allah nak berkehendak, dia berkata-kata walaupun muda, so kita kena terima. Sebab bukan sebab muda, tapi sebab ilmunya ada di dalam dada. Itu kena terimalah. Itu cerita dia. Dia muda ni tak matang gini ni bercakap ni. Jangan. Matang-matang ni bukan letak pada usia. Matang-matang letak pada kefahaman dalam memahami kehidupan. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Al-Furqan itu penting. Al-Quran, Al-Furqan. Berkata-kata dengan kebenaran boleh membezakan. Nah? Benar Puan Fazila. Sebab tu kalau kita ada masalah sesuatu perkara, itu Nabi anjurkan bertanya pada Allah dulu. Mengadu pada Allah. Jangan mengadu pada makhluk. Dan kita dah sentuh dalam surah Al-An'am 116 kan? Kata-kata kebatilan ini, kalau rujuk pada surah Al-An'am ayat 116. Kita bawa ulang kaji sikit. Apa ni? Kebatilan sangkaan semata-mata. Dia sangkaan semata-mata ni maknanya dia kebatilan ni, sangkaan ni bermaksud bersandarkan apa? Logik dia lah. Dia tengok logik, akal semata-mata. Dia hanya bergantung kepada akal, yang mana akal ini didorong oleh nafsu. Malah nafsulah yang utamanya menguasai akal. Sebab kebatilan ni sandarannya adalah nafsu. Ini kebatilan. Jadi kata-kata yang dirungkaikan ataupun yang diucapkan itu akan menimbulkan ragu atau was-was. Saya pun tak tahulah saya. Entahlah. Ni macam mana ni puan, kahwin ni macam mana ni sebenarnya? Entahlah, saya pun tak tahu. Sebenarnya, sebenarnya kau ikutkan tak payah kahwin lah. Pula. Sebab bercakap ikut nafsu. Bila nafsu, main perasaan, duk sedih. Duk berkahwin, asyik sedih manjang. Sedih je. Kecewa je kerja. Bila orang bertanya orang nak kahwin, dia pun bagi nasihat. Jangan jadi macam saya. Sebenarnya perkahwinan ni menyakitkan. Pula. Menyakitkan? Bukankah perkahwinan tu ibadah? Adakah ibadah tu menyakitkan? Melainkan kita sendiri yang memilih untuk disakiti atau yang disakitkan kerana kejahilan. Apatah lagi kalau ditanya, Tuan, macam mana pendapat kahwin lagi? Tak payahlah kahwin lagi. Cukuplah, ini satu pun saya pening dah. Tak payahlah, jenuhlah. Orang bertanya, bersandarkan apa jawapannya? Dia bercakap bersandarkan nafsu dia dan akal. Itu batil. Dia meragukan untuk beramal. Patutnya berkata-kata sehingga menggalakkan orang beramal. Menyekat lagi orang beramal lagi ada. Hati-hati. Kita bukan nak menyekat Ustaz, sebab banyak orang berlaku salah laku. Yang banyak berlaku salah laku itu sebab kejahilan mereka. Tapi kalau orang bertanya tentang kehidupan perkahwinan, tolonglah bagi tahu yang benar. Yang benarnya adalah jahil sendiri cakap. Jahil, saya ni memang buta kayu sebab tu bergaduh. Kan cakap terus terang. Tak ada salah mana-mana, salah diri sendiri sebab buta kayu. Cakap macam tu. Tu yang poligami gaduh-gaduh tu samalah buta kayu 2 kali 5. Oh, kan tenang. Ni tak, memang tak boleh pakai. Laki memang tak boleh pakai. Cakap kadang-kadang tak ada asas. Sebab kerosakan itu berpunca dari diri. Dirinya tidak kenal kebenaran, tidak kenal kepada Allah. Rosaklah. Kalau dia kenal, dia tak buat kerosakan. Orang yang kenal Allah, dia tak akan buat kerosakan. Dia tak akan buat kehancuran. Dia akan buat perkara-perkara yang
membinasakan. Sebab ini larangan daripada Allah. La tufsidu fil ard. Jangan buat kehancuran, jangan buat kebinasaan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Kadang berkata-kata, kamu nak kahwin lagi? Tengok atas bawah, tak payahlah. Kamu ulama ke? Ulama pun tak kahwin lagi. Kamu ni alamak, tak payahlah. Terus condemn kawan. Terus cantas tu. Pap. Ibarat macam orang nak tahajud lah. Kamu nak tahajud. Tahajud ni makam-makam Nabi. Makam-makam awliya. Kamu ni makam ahli pendosa. Kamu tak layak lagi tahajud. Adakah kita boleh bercakap begitu? Bagaimana kalau orang yang nak bertahajud dengan keadaan dosa yang banyak? Adakah kita nak menyekat dia? Belajar dululah solat, tiba nak ni. Patut galak kan? Bagus tahajud ni Syekh. Patut sila, tafadhal. Kalau orang kata nak kahwin, nak poligami, contoh kan. Jangan condemn syariat. Jangan sekat. Ini ragulah ni. Ni contoh ragu. Nampak? Kalam ni, jadi kita tak boleh percayalah dengan kata-kata yang meragukan. Kita dengar, bunyi berbau apa? Kegelisahan. Tak bolehlah percaya. Yang mana diasaskan dengan kekecewaan, berkata-kata dengan sebab kecewa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, perkahwinan itu ibadah as-sunnah, an-nikah as-sunnah. Nikah tu sunnah. Nikah lagi ustaz, sunnah tidak? Jangan kata nikah lagi. Nikah yang kedua tu nikah juga kan? Ke panggil nama lain. Saksi sama, rukun sama. Dia tak ada nikah kali kedua, shortcut. Sebab apa? Awak ada pengalaman nikah, kita potong lah. Tak payah wali, tak payah saksi sebab dah nikah 2 kali. Dah sama. Bila nikah yang pertama pun nikah. Yang kedua pun nikah. Yang ketiga pun nikah. Kenduri. Kalau yang pertama kenduri, kedua pun kenduri, ketiga pun kenduri. Masalahnya yang kedua curi-curi. Siapa suruh? Buat curi-curi, buat sembunyi-sembunyi. Ni pun nasihat mana ni? Yelah ustaz, orang perempuan memang tak boleh terima. Siapa kata perempuan tak boleh terima? Yang dalam ni, yang menonton ni semua boleh terima. Amin. Siapa kata perempuan tak boleh terima? Yang menonton ni semua boleh terima. Boleh ustaz, kami boleh terima, tapi itu tak terima lah tu. Terima ni betul ustaz, tu syariat. Kami terima ustaz, sami'na wa ata'na. Kan selesai. Orang lelaki pula juga kadang orang perempuan memang tak boleh terima. Berkata sebab kegagalan sendiri, kemudian bagi satu statement yang diasaskan oleh kejahilan. Tak boleh. Meragukan. Jangan. Jadi nikah tu sunnah. Nikah 2 pun sunnah. Sebab apa nikah? Cuma dia nikah kali kedua. Yang ketiga pun sunnah. Sebab apa sunnah? Nikah juga nama dia. Kan ibadah. Kalau ibadah, kenapa bertelagah? Kalau ibadah, kenapa bertelagah? Janji jujur. Sekarang tak jujur ke Puan Fatimah Nordin? Sekarang tak jujur. Dia mesti nak kahwin lagi, dia mesti kena jujur. Sekarang hidup tak jujur. Dalam pengajian soft, jujur ni wajib. Dalam kehidupan, tak kisahlah kahwin lagi ke, tak kahwin ke, seorang-seorang ke, duduk kat hutan ke, jujur tetap jujur. Jujur dengan Allah. Mana boleh jujur ni, asal nak kahwin, dia guna statement jujur. Nampak tak? Kahwin lagi dia adil. Nampak sangat. Kadang-kadang kita ni berkata-kata terlampau terikat dengan keadaan. Kita kena berubah, tuan-tuan. Kita kena kali ni berkatalah dengan benar. Biarpun dihentam, biarpun dipulaukan, tetapi biar kita menegakkan kebenaran. Nampak? Jujur memang asal sidik, alaikum bisidik. Alaikum bisidik. Tu je, hendak kena benar. Duduk seorang-seorang kat hutan pun kena jujur. Mana boleh? Jujur ni bukan kata dengan manusia je, dengan Allah. Jujurkan diri itu dengan Allah. Jangan duduk seorang-seorang masih buat perangai. Tak nampak Allah tengok. Kita malu dengan dosa kita kalau orang lain tahu. Tapi Allah tahu, tak malu. Tak malu ke Allah tahu? Allah tahu dah pun dosa kita. Tapi kita buat selamba je. Selamba relax dia macam
Kalau orang tahu dosa kita, ya Allah lah. Jenuh. Janganlah bagi tahu, janganlah bagi tahu. Tahu pun, tapi yang Allah yang tahu dosa kita ni. Jujurlah dengan Allah. InsyaAllah, jujur dengan Allah, jangan jujur dengan manusia. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi, cerita mata Allah SWT. Mulut kata lain, hati kata lain. Tak jujur lah tu. Tak boleh lah. Tak boleh lah begitu. Maka dia masih batil. Dia masih dalam kebatilan. Dah belajar poligami, dah belajar pun belum tentu jadi. Belum tentu jadi. Sebab ni jodoh. Yang penting belajar. Yang penting belajar. Baik, kembali kepada perbincangan kita. Bagaimananya, kenapa tidak boleh percaya dengan kata-kata? Kerana dia ada asas dia. Sama ada berkata ini asasnya kebatilan atau kebenaran. Nah, nampak? Bila kata ragu-ragu, gelisah, lepas tu kesesatan, menyesatkan. Jadi ini ingat, kata kuncinya batil ini, dia akan berkata dengan sangkaan berdasarkan keadaan dan kebendaan. Ingat. Hati-hati. Saya tak keluarkan lagi statement-statement yang contoh-contoh kepada perkara ini. Dan semalam pun kita sentuh dah. Yang ini ada dalam hadis. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tak tengok suwarikum wa amwalikum. Dan Allah tengok wa amwalikum. Rupa dan harta. Rupa, keadaan, harta, kebendaan. Benda ni tidak boleh jadi asas kepada perbincangan kita. Dalam kehidupan, rupa dan harta Allah tak pandang. Malah agama pun tidak meletakkan itu sebagai teras kepada kehidupan. Jadi yang dilihat apa? Maka yang dilihat itu di sini. Walakin yanzuru ila qulubikum. Qulubikum, yakni hati. Ni jiwa. Di sinilah jiwa. Di sinilah duduknya jiwa. Qulubikum dan wa a'malikum, perbuatan qauli dan fi'li. Perbuatan ini yang kita akan lihat pada yang kita bincangkan sekarang ni, yang mana perbuatan yang baik. Baik. Bila kata kebenaran, itu bersandarkan, itu mesti bersandarkan kepada kebenaran, itu bersandarkan Al-Quran. Mesti Al-Quran dan As-Sunnah, yakni hadis. Mesti. Kemudian Al-Ulama. Ya, ini ada perbahasan hukum kat sini. Kias. Ada 4 sumber. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi sifat kepada kebenaran itu, kata-katanya itu meyakinkan, timbul yakin. Kemudian tenang. Kemudian mendapat bimbingan, mendapat panduan kata-katanya itu. Nah, ni kena faham sedang penonton sedang imam mata Allah SWT. Ada orang cakap mulut je tapi hati baik. Macam mana tu? Tak boleh. Puan Q Rush. Dia tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab begini. Saya terangkan lagi sekali dah. Baik. Kita semua bermula itu dengan hati. Ini Nabi kata, hati.
Baik, daripada hati inilah nanti akan zahirnya segala perbuatan. Sama ada Nabi kata baik atau buruk. Perbuatan baik kita pecah dua. Perbuatan ni lisan lah. Baik atau buruk. Ringkasnya begini. Baik. Mesti semua bermula dengan hati. Jadi perbuatan ini, yang di bawah ni dah perbuatan. Bagaimana perbuatan ini bersandarkan apa? Mesti bersandarkan pada hati. Mesti pada hati. Nah, ini perbuatan ni. Yang ini makan perbuatan. Baik, ketika perbuatannya berkata nampak baik. Perbuatan dia nampak baik. Perbuatannya nampak baik. Contohnya berkata tentang apa? Perkataan yang baik, perkataan yang baik. Tetapi dari hati yang buruk. Apa hati yang buruk ini? Yang ini kata-katanya bersandarkan nafsu. Ini dah sentuh ni, saya ulang balik ni. Dia lebih ikut pada nafsu, maka tidak pada hati. Walaupun nampak macam sama. Dan bila kita dah tahu dia berkata ikut nafsu hati, di sinilah kuasa Allah. Mungkin perkataan boleh nampak baik. Mungkin dia boleh berbuat baik, buat baik. Tetapi ujian itu akan membezakan dia. Ingat, ujian akan membezakan dia. Ini ujian. Selalu tak jujur dengan diri, rosak tak akidah. Ya boleh. Lambat laun kalau dibiarkan akan jadi rosak, puan. Jadi yang dikatakan apabila hati itu rosak, itu apabila nafsu yang menguasai perbincangan itu. Akal memang akan masuk di sini, akal. Sama ada hati yang menguasai akal atau nafsu yang menguasai akal. Akal ini yang akan menzahirkan baik dan buruk. Tapi kalau akal ini datang pada nafsu yang berpura-pura, dia boleh berkata baik, boleh. Tetapi ujian akan membezakan dia. Sebab bila ujian itu kena, dia akan pergi pada hati. Bila ujian pada hati, dia tak kena benda yang dia, Allah tahu hati seseorang itu. Bila kena benda yang Allah tahu dan hati dia ada keburukan, dulu cakap benda baik, tiba-tiba Allah bagi benda yang dia tak suka, maka keluarlah keburukan yang ada dalam hati dia. Itu dia. Sebab tu dengan manusia mungkin boleh tutup, berkata baik, bergalak, elok, dia kata. Tapi dalam hati rupanya, Allah je tahu. Tapi akhirnya manusia akan tahu. Bila? Bila Allah datangkan ujian. Sebab tu ujian ni kena kat iman. Ujian ni kena kat hati. Bam, kena ke hati. Kalau hati dia tidak dibangunkan dengan kebenaran, maka di situlah dia akan datangnya, dia akan bongkar balik semua perbuatan buruk. Sebab tu mungkin kita boleh berkata baik, contoh, wa na'udzubillah min zalik, katalah saya contoh. Tak payah contoh orang, contoh diri sendirilah. Oh, cakap elok dia Ustaz Kemal ceramah, sedap, ceramah sedap, ya. Cakap memang sedap. Orang kata cakap memang sedap, tunggu aku uji. Allah uji, tengok, ya Rabbi Ustaz, melatah buruk-buruk keluar. Uji pula benda yang dia tak suka. Siapa tu? Iblis lah. Iblis kan benda dia tak suka. Tengok Iblis. Datang ujian, akhirnya perkataan tadi tu apa? Mulut kata baik, hati buruk, lala buruk juga. Tak boleh selindung. Sebab tu kata-kata tak boleh percaya. Aku tak percaya kata. Dia kena uji. Ni kita dah bincang pasal ujian lah ni. Ujian akan menentukan kembali adakah kata-katanya itu dengan kebenaran atau kata-katanya itu selama hari ini dengan perasaan. Ya. Sebab tu ujian semua benda tak suka. Sebenarnya ujian ni apa dia? Ujian kehidupan lah. Kehidupan ni memang diuji. Ujian kehidupan. Ujian kehidupan ini semua benda lah. Semua perkara ujian, susah, senang. Betul tidak? Susah senang ujian. Tetapi bila dia melibatkan ibadah, bila kita nak angkat kehidupan ini jadi ibadah, dia akan jadi susah. Dia akan jadi tak suka.
Dalam bab ibadah ni, nafsu tak suka. Nampak? Dalam ibadah ni, bila kita nak kaitkan, nak jadikan dia ibadah, dia akan jadi susah. Bila susah, itulah ujian. Yang akan menanggung susah dalam kehidupan itu adalah bukannya perbuatan jasad, tetapi hati. Sebab Allah nak uji hati. Ibadah ni duduk kat hati. Jadi bila hati dia tidak dibangunkan dengan kebenaran, tak ada soft dalam ni, sidik, amanah, fatonah, tablik, tak ada. Hatinya kosong, hatinya itu penuh dengan dunia. Memang peringkat awal dia boleh berkata baik. Peringkat awal dia boleh berbuat-buat baik. Itu dipanggil pura-pura baik. Tetapi Allah uji dengan benda yang dia tak suka. Sedekah tak suka. Taat tak suka. Solat tak suka. Tutup aurat tak suka. Ujian susah tak suka. Sabar dengan susah tak suka. Kan bila kata susah, sabar. Tak suka. Maka di situlah akan datangnya kata-kata yang memberontak dari jiwanya. Jiwanya sakitlah. Bukan jiwanya sihat. Jiwanya telah dikuasai oleh nafsu amarah. Maka bila susah, kita nak jadikan ibadah. Susah nak jadikan ibadah tu dengan kita kata sabar. Sabar. Setak nampak adalah ujian. Yalah, kehidupan itulah ujian. Kita dah belajar dalam hakikat kehidupan Puan Aisyah. Hakikat ujian dan masalah. Jangan ujian susah senang ujian. Susah pun ujian, senang pun ujian. Kahwin pun ujian, tak kahwin pun ujian. Sihat pun ujian, sakit pun ujian. Siapa yang lulus adalah orang yang berjaya tukar ujian jadi ibadah. Dia boleh tukar susah jadi ibadah. Dengan apa? Dengan sabar dan taat. Bila diuji susah dan dia sabar dan taat, maka dia jadi ibadah. Tapi kalau jadi susah, dia suruh ibadah. Contoh, Allah uji suami yang susah. Datanglah Cik Kiah ni. Cik Kiah pun kata, sabarlah Kiah katanya. Sabarlah Mah. Ni Cik Kiah ni beratkan si Jemah. Sabarlah Jemah. Suami kamu tu kahwin lagi je. Bukannya gimana pun. Sabar je lah. Si Jemah dengar kamu ni Kiah. Tak kena kat laki kamu. Dia marah. Dia marah lah. Dia marah lah. Bila kita suruh dia ibadah, kalau hati dia tidak ada Allah, dia akan marah lah. Bila dia marah, keluarlah kata-kata kesat, keluarlah kata-kata buruk, keluarlah kata-kata yang menunjukkan dia siapa. Beralah lah, beralah. Mula lah. Datang benda yang dia tak suka tu nanti, dia akan tunjukkan dia siapa. Allah. Ini yang tak boleh, dan dia akan gagal lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Selagi mana dia tidak boleh bawa hati dia kepada ibadah. Sebab tu dia tak boleh pura-pura. Dengan manusia boleh pura-pura. Dengan manusia boleh tutup lah. Tapi dengan Allah, Allah tahu nak buka macam mana. Sebab tu kena minta Allah tutup. Kena minta Allah bagi ujian, jangan sampai terbongkar perangai itu. Orang tengok Allah lah, muslimahnya lah. Ya Allah, muslimah. Tunggu meh sat. Kena sat lagi. Hantu maklimah, bukan muslimah. Hantu maklimah terus perangai. Tu peliknya manusia ni kan. Kenapa pelik? Rupanya itulah cara Allah nak menilai seseorang itu pada hatinya, lalu Allah uji berkali-kali sehingga hatinya benar-benar menerima kebenaran. Maka lalu keluarlah kata-kata yang menenangkan. Mah, kamu okey ke Mah? Iyalah Mah. Kiah katanya. Suami ni milik Allah katanya. Tak aku mati, dia mati dulu. Kalau aku marah-marah pun, apa aku dapat? Nampak? Kata-kata nampak? Kita dengar pun tenang. Apa ciri tadi kata-kata yang benar? Tenang, yakin dia berkata-kata. Tak apalah. Kita dengar tu, aku boleh belajar sesuatu pada engkau ni. Aku boleh belajar sesuatu pada engkau ni. Kesusahan yang kau lalui ni, bila aku dengar cerita engkau, aku yakin. Aku lagi semangat nak jadi baik. Bukan dengar, Allah kesiannya kau, Kia. Tak boleh lah macam ni. Ya, Allah kesiannya. Kita dengar, kita jadi lagi bimbang. Tak boleh. Sebab tu, bila tengok baginda Nabi SAW. Cuba tengok. Baginda Nabi SAW, susah. Hidup baginda Nabi SAW susah. Ujian bertubi-tubi.
Sampailah baginda Nabi SAW wafat. Tapi apa yang kita belajar? Kita belajar tentang kesabaran. Kita belajar tentang keimanan. Kita belajar tentang pertolongan. Kita lihat baginda Nabi SAW. Kita tengok baginda Nabi SAW. Wa imma kesusahan pun kita boleh yakin dengan Allah. Ini namanya kalam-kalam kebenaran. Nampak zahir daripada susah orang boleh mengenal Allah, daripada senang pun orang boleh mengenal Allah. Itu akhir kepada kehidupan kita ini. Sama ada kita menyampaikan dengan kalam, dengan lisan yang benar, atau kita menzahirkan perbuatan dan juga menzahirkan lisan. Dua-dua sekali dah serentak. Baik, di sini kita nak letakkan balik tadi. Jangan yakin dengan atau percaya dengan kata-kata. Sebab dia ada dua. Tapi sekiranya dia telah melalui proses kebenaran. Dah tahu dah dari mana sumber dia berkata. Dia dah renung dengan keimanan. Maka berkatalah dengan yakin. Aku yakin. Dia berkata dengan hati yang jelas bahawa ini ujian. Nampak? Contoh orang kata susah. Jadi dia kata ini ujian. Susah tidak semestinya rebah. Kerana kita ada Allah. Kata-katanya kita dengar subhanallah. Susah tidak membuatkan kita mengalah. Kerana susah hanya untuk mengenalkan kita pada Allah. Nampak? Daripada payahlah susah ni. Hidup ni payahlah. Yalah, kita kena usaha juga. Nampak tak kalam? Boleh beza. Satu saat dia akan berkata dengan keadaan dia, susah dia, kena tipu dia, perit dia. Tapi satu keadaan yang lain, dia berkata dengan begitu yakin. Ya susah. Memang hidup susah. Malah guru saya pula bercakap. Cari susah, Farid. Ada orang pula dah sampai makam suruh cari susah. Kitanya punya lah nak lagi pada susah. Susah. Cari. Ya Allah. Sebab apa? Baru faham. Dengan susah, baru kita boleh tahu kita ada Allah atau tidak. Kalau senang, kita tak tahu kita ada Allah tidak. Betul tidak? Senang dia kan. Ni senang. Senang. Senyum nampak. Duit ada. Isteri okey. Anak okey. Tak ada apa. Relax. Setenang air mengalir. Itu bukan tenang. Itu senang. Cuba bagi susah tengok. Dia boleh tenang tidak? Begitu je. Ya. Susah tidak merasa susah. Kenapa susah tidak merasa susah? Kerana dia ada Allah. Sebab tu ulama-ulama, para sahabat semua dan para Nabi SAW dan Nabi SAW dan para Nabi semua. Perjalanan mereka itu susah. Kerana nak membuktikan mereka ada Allah. Orang yang ada Allah, dia tidak akan disusahkan. Atau dia berkata-kata yakin. Sebab dia melihat dengan kebenaran. Nampak? Jadi sekiranya dia senang, dah senang ni. Macam mana nak rasa ada Allah sekiranya kita senang? Kita kena bersusah-susah balik. Sebab tu susah yang ada Allah. Bila ada Allah, susah bila ada Allah, tak rasa susah. Sebab ada Allah. Sebab apa? Allah angkat kesusahan walaupun dia susah. Allah tak susah. Memang dia susah. Tapi sebab dia ada Allah. Apa pun tidak ada Allah, dia sabar, dia taat. Walaupun dia susah, dia berkata benar. Bila susah, ada Allah, jadi tak susah. Susah tak merasa susah. Baik. Kerana dia tak merasa susah, dia terima kesusahan, maka Allah ubah susah jadi senang. Maka di saat dia senang, dia cari susah. Ini makam tinggi ni macam Ibrahim Adham. Waliullah. Ibrahim Adham ni keturunan bangsawan macam Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Bangsawan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu an. Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Itu bangsawan.
Cari apa? Cari susah. Wa iman Nabi SAW itu dipilih. Nabi diberi pilihan, nak gunung emas tidak, nak senang tidak, nak apa, cakap. Nabi pilih untuk susah. Nabi dah senang. Jadi orang yang ada Allah, bila dia senang, dia cari susah. Maknanya dia bersusah-susah pula untuk tolong orang susah. Itu je. Dia bersusah-susah pula untuk mentaati Allah. Dia bersusah-susah pula untuk mentaati, berkhidmat. Itu cara dia. Sebab tu tak boleh susah baru ingat Allah. Bila senang tak ingat. Jadi cara nak senang ingat Allah, dia kena susah balik. Dia kena cari susah. Itu maknanya. Dah senang, ya. Susahkan diri, cari orang susah. Susah-susahkan diri untuk taat. Susah-susahkan diri untuk khidmat. Susah-susahkan diri untuk jalan agama. Sebab itu, kita tak leka dengan senang. Contoh macam Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dan juga Umar Abdul Aziz. Walaupun senang, tapi kerana susah dia itu ada Allah pada satu ketika, dan kalam-kalam dia tak, orang beriman dia takkan cakap buruk dengan susah. Itu bersilih ganti. Nah, jadi sebenarnya mata Allah SWT. Itu cara dia. Susah-susahkan diri. Nanti kan kita dah senang, lantaklah dia. Itu orang tak betul. Orang tidak ada kebenaran. Berkata-kata pun nanti kata-katanya batil. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Senang buat kita lupa Allah. Jadi janganlah senang. Dah senang, maka susahkanlah diri itu. Zakiyah Hanim, macam mana senang? Macam mana tak nak lupa Allah? Susah. Susahkan diri. Sebab tu berpuasa, susah-susahkan diri dengan menuntut ilmu macam ni. Kan susah ni. Nak dengar lagi, nak catat lagi, nak payahlah ustaz. Ambil. Cari jalan payah. Jangan cari jalan senang. Tapi dah senang dah. Susahkan diri. Itulah dia pengorbanan. Nabi SAW boleh tak relax? Boleh. Nabi SAW itu dah maksum. Nabi SAW itu dah boleh masuk syurga awal. Tapi Nabi SAW pilih untuk susah. Ni maknanya berkata dengan yakin. Berkata yakin. Orang kaya itulah Allah bagi ketenangan dalam hati dia. Betul kan Ustaz? Ya, kaya itu sifat Allah. Sampai ke bila-bila kaya sifat Allah. Banyak harta, miskin juga. Sebab apa? Nak dikira harta yang diterima saja baru dikira kaya. Jadi tak tahu kan? Maka kita kena menggemis di sisi Allah. Gemis, ya Allah, terimalah harta-harta aku ni ya Allah. Ada amalan pun miskin juga. Sebab apa? Sebab kita nak menggemis di sisi Allah. Ya Allah, terimalah amalan aku ni ya Allah. Itu cara dia. Jadi macam tu. Bila sampai satu tahap, kita Allah uji kita dalam keadaan yang inilah nama. Ini nama kata-kata ni. Jangan percaya pada kata-kata susah, habislah engkau susah. Jangan percaya dengan kata-kata tu. Tapi kita kena lihat kebenaran. Apa sebenarnya susah? Nampak tak? Kita kaji, ta'rif lah. Kita ta'rifkan semula kata-kata itu. Susah. Oh, susah itu keadaan. Okey. Keadaan ini berubah. Ya, berubah. Oh. Jadi di sebalik keadaan, ada tak yang menjadikan? Ada. Yakni Allah. Oh, Allah. Allah ni sifatnya apa? Sifatnya menguasai. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Oh, dia menguasai segalanya. Ya. Maka kalau Allahnya menguasai susah, janganlah merasa susah. Oh, Ustaz, macam mana tu Ustaz? Hati saya tak boleh terima. Nah, mana hati ada masalah. Itu je lah. Hati tak boleh terima susah sebab hati ada masalah lah. Kalau hati boleh terima susah, susah hati saya Ustaz. Mana hatilah ada masalah. Susah hati. So, jadinya kajilah tentang hati ni. Tu kita kaji tentang sidik. Kita pecahkan kembali kebatilan-kebatilan dalam pegangan yang tidak benar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Terasa susah hati waktu senang sebab takut. Susahkanlah Tuan Azman. Kalau dah senang, susah hati takut, maka carilah kesusahan itu. Maka cari orang susah. Susahkan diri untuk belajar. Susahkan diri untuk bayarkan apa-apa yang patut. Bayarkan. Tengok susah. Sebab tu Nabi kata sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaat pada orang lain. Ada orang kata satu statement yang katakan, buat apa kita susah untuk orang? Salah tu. Dalam agama tak apa susah-susah untuk orang. Dia panggil isar. Nabi SAW susah untuk kita. Dalam agama, kalau kita nak amal banyak, biar kita dipergunakan. Kita cukup takut dipergunakan. Nanti orang pergunakan kita. Baguslah orang nak pergunakan kita untuk kebaikan. Dia tipu kita, kita dapat pahala. Jadi, itu Nabi SAW memang mempergunakan diri Nabi itu untuk umat. Bayangkan Nabi yang paling bermanfaat. Ini kita nak susah-susah sikit je dah berkira. Nak susah isteri, nak susah sikit untuk suami, apa saya dapat? Abang patut yang layan saya tahu. Kona baring pula dia. Khidmat, susahkan. Kalau tak nak lalai dengan senang, maka carilah susah. Memang dah senang pun Ustaz. Kita habis bayar rumah, habis bayar, senang dah. Ada tak orang lain yang tak habis bayar lagi? Ada Ustaz, ramai. Bekerja pula untuk orang lain yang tak habis bayar tu. Sebab apa? Sebab tak faham kebenaran. Buat baik berpada-pada. Memang berpada-pada tu, pada siapa? Berpada-pada, bercatu-catu dipanggil. Sebab apa? Sebab kita tidak faham kebaikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Dipergunakan sampai ditipu macam mana Ustaz? Kena tengoklah pula dipergunakan sampai ditipu sebab kita pun penipu juga mungkin. Sebab tu istilah saya buat baik tapi dibalas buruk. Mana bukan buat baik lah. Mana buat buruk lah. Tak ada kerugian sebenarnya. Kalau benar kita beranggapan kena tipu. Kalau benar tu perbuatan sampai kena tipu dan rugi dan teruk, mana kita pun tipu juga. Buat baik balas baik, buat jahat balas jahat. Allah kata. Jadi kalau benar kita buat kebaikan, sekiranya memang satu peringkat kena tipu, tapi benarlah kita benar nak tolong dia ataupun nak buat itu benar-benar kerana Allah, maka Allah gantikan. Allah gantikan. Tapi kalau kita buat kebaikan, akhirnya mendapat habuan keburukan. Bermaksud Allah nak bagi tahu kita bukan buat benda baik. Kita ni ditutup dengan perbuatan tangan saja yang baik. Atau pakaian saja nampak baik. Tapi dalam hati buruk. Macam mana tahu hati kita buruk? Hasilan daripada apa yang berlaku itu, banyak dapat yang buruk-buruk. Allah yang buruk-buruk datanglah Ustaz dari hidup saya. Dalam satu peringkat, kalau dia terima keburukan yang datang, hatinya lapang dengan keburukan, maknanya Allah nak angkat darjat dia. Tapi dalam satu sisi, kalau dia meragui, dia mencela, dia marah dengan keburukan, bermakna hatinya ada sesuatu yang tidak kena. Kena cek lah niat dia semua. Hati-hati. Baik. Samalah berbagai hati yang tersepit sama. Kita tolong dia, dia tikam kita belakang balik. Samalah. Bermaksud sekiranya kita dilalukan dengan keadaan itu susah, kemudian sabarlah. Sabarlah dengan tindakan orang yang menggigit kita tu. Kita tak boleh sabar. Kita marah, kita balas pula keburukan dengan keburukan. Bermaksud kita pun samalah macam anjing yang tersepit tu. Tu je lah. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Tawassul itu adalah wasilah. Wasilah amal ni, itu adalah dengan kebaikan. Ni ada hadis tentang bagaimana 3 pemuda yang terperangkap dalam gua.
Seorang berwasilah dengan amalan taat pada mak, seorang berwasilah amalan bagi mak dengan berzina, dengan satu lagi lupa saya. Jadi amalan itu digunakan sebagai Allah Ta'ala tengok kita dapat ganjaran, maka diangkatlah apa-apa hajat kita. Kita beramal ini memang ada bayaran dan ganjaran. Jadi tawasul itu kita gunakan kembali amalan itu agar Allah ganti di saat kita memerlukan. Itu pun tawasul, wasilah. Yang tak boleh tawasul dengan benda yang khurafat. Tawasul dengan benda-benda yang tidak ada fadilat pun. Tawasul dengan barang-barang, barang-barang benda, dengan apatah lagi dengan syaitan, dengan perantara jin. Tak boleh lah. Jin pula tak minta tolong dengan dia. Ni kita minta tolong dengan Allah. Tawasul ni dengan Allah, tapi ada cagaran. Ada cagaran, ada benda. Nak minta tolong ni, saya bekerja, boleh tak tolong bagi gaji kat saya? Dengan syarat bekerjalah dulu. Kerja tu lah tawasul. Dapat gaji tidak? Dapat, tapi dengan bekerja. Jadi kerja tu ibarat tawasul lah untuk dapat gaji. Macam tu lah. Jadi amalan kita tu ibarat kerja kita. Jadi gaji tu ibarat pertolongan. Tu macam tu. Jadi bolehlah, ya Allah, sekiranya ya Allah amalan aku ini diterima, ya Allah, terimalah mana-mana amalan aku. Asbab amalan aku ini, angkatlah kesusahan yang berlaku pada aku. Boleh. Atau kita tawasul wasilah terus dengan amalan-amalan orang yang Allah iktiraf terus. Macam amalan kita dengan mak ayah kita, ataupun amalan pada baginda Nabi SAW, terus pada baginda Nabi terus. Jadikan Nabi sebagai grantor kita. Boleh. Tak masalah. Selagi mana benda itu tidak ghairillah. Itu maksudnya. Jadi sedangnya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita betul-betul nak tolong tapi kena tipu. Ada. Yang tipunya dia, yang tolongnya kita. Kita tolong dia, dia tipu. Kita tolong dapat apa? Dapat pahala lah. Tapi ustaz, duit saya hangus. Bila pahala, Allah gantilah balik. Pahala tu yang mendatangkan duit sebenarnya. Kenapa Mekah tak tutup? Kenapa Mekah banyak duit? Kenapa di situ ada pahala ni? Saya nak bagi tip ni. Mana-mana yang ada pahala, di situ ada harta. Ustaz, tu Las Vegas tu. Tunggulah bala tu kan. Mana-mana yang tak ada pahala, hancur semuanya. Tu tip dia. Banyak ada kota-kotanya ganap. Contoh Sabak, negara Sabak, negeri Sabak itu dirakamkan dalam Quran, negara yang mewah sangat. Tapi kerana lalai mereka, hancur dia. Jadi kalaulah kena tipu harta kita tu, sepatutnya memang untuk pahala kan. Tapi Allah datangkan orang tipu kita untuk tukar, duk simpan dia duit tu, tak jadi pahala pun. Allah datang orang tipu kita, dah jadi pahala. Patut syukur. Telefon dia, terima kasih kau tipu aku. Kenapa? Jadi pahala. Kalau dia bayar kita balik, mungkin kita lupa. Memang harta untuk pahala. Kerana pahala lah datang harta. Sebab tu tempat-tempat yang ada pahala, itu pasti ada harta. Pasti. Bukti Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Berapa harta ada kat sana? Kira lah. 24 jam tu running, non-stop. Berapa operational cost untuk maintain semua? Donald Trump pun pening tu. Donald Trump pun pening. Dia tampal gambar Kaabah. Ada satu video tu. Dia tengok, dia respect. Untuk manage manusia ramai. Berapa duit nak pakai? Kita je takut-takut nak buat pahala dengan harta kita. Cuba berani sikit. Ni tertipu dengan kata-kata lah ni. Duk percaya kata-kata yang tak ada asasnya. Sedangkan harta ni untuk pahala. So buat je lah pahala betul-betul. All out. Habis duit sebab pahala. Takkan habis duit sebab pahalanya. Kan Nabi dah kata dah. Takkan habis duit sebab sedekah. Kita habis duit ni sebab kita belanja tak tentu arah. Tu saja. Belanja ikut kita je. Habis duit kita. Cuba kita setkan untuk sedekah. Allahumma salli ala Muhammad.
Ya Tuan Azman kami, zikir tak bagi kurniakan aku, ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan mendapatlah rahmatnya. Amin. InsyaAllah. Teruskan amalkan. InsyaAllah. Ha? Jadi sebenarnya mata Allah SWT, yang penting itu pahala. Padanya ada pahala, pasti ada harta. Ni saya dah sentuh bab ni kan. Habis 5 minit masa kejeraan. Akhirat. Cerita bab pahala dan dosa. Ni kata-kata lah ni, kata-kata. Kadang-kadang kita berkata-kata tak kaji apa yang kita kata. Kali ni kita kaji. Dalam bab ni tolong kaji setiap kata-kata. Ni kaji. Nampak? Oh, pahala ya Ustaz? Ya. Baik, setiap pahala pasti ada kaedahnya. Dia panggil fikir af'al, perbuatan. Mesti ada perbuatan. Mesti ada perbuatan. Pahala tanpa perbuatan. Niat tu perbuatan juga. Niat. Maknanya zahir, mesti ada zahirnya. Ataupun syariat, mesti. Jadi maknanya setiap pahala mesti ada zahirnya. Contoh sekarang cerita pahala. Nak cerita pahala bab apa? Bab zakat. Cerita bab zakat. Ada tak zahirnya? Ada. Cerita bab zakat, zahirnya apa? Duit. Selagi mana ada zakat, selagi tu ada duit. Betul tidak? Selagi mana ada duit. Selagi itu ada zakat, selagi itu ada duit. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 2 bulan tak dibayar gaji. Okeylah 2 bulan tak bayar gaji kalau kena buang terus. Gaji dia tak bayar, rezeki tetap dibayar tuan. Kalau kena yang mengajar, yang ceramah, yang tak dibayar gaji ni macam mana? Jangan fikir gaji je. Kita fikir duit. Fikir duit boleh tentu dapat. Kalau fikir pahala, fikirlah ini aku buat ni ibadah. Aku kerja ni ibadah, ya Allah. Bila ibadah, datang tak duit? Datang. Kita je duk nampak benda tu. Kalau fikir semuanya gaji ni, tak berceramah lah ustaz-ustaz tu. Mana dia bergaji? Ada ceramah ustaz-ustaz, mana ada gaji? Tak dibayar pun kadang-kadang. Habis tu, tak kerja. Tak ada rezeki. Tu kadang-kadang sebut tak ada rezeki. Gaji dia tak ada, rezeki ada. Gaji je lambat, rezeki cepat. Kun fayakun rezeki. Kalau Allah tak bagi ikut sini, Allah bagi ikut lain. Adalah caranya. Allah hold-kan semua yang nak dibayar tu, boleh pula sabar kan, monotorium lah, apa tium lah, apalah, macam-macam lah cara. Macam-macam cara. Sebab tu sekarang ni soalnya pahala ke dosa yang kita buat tu. Sekiranya kita buat itu pahala, pasti ada dunia. Duit ni dunia lah. Di mana ada zakat, di situ ada duit. Tapi di mana ada duit, belum tentu ada zakat. Di mana ada zakat, di situ ada duit. Di mana ada duit, belum tentu ada zakat. Sekiranya belum tentu ada zakat, silap hari bulan, bala turun. Duit yang tak ada pahala, membawa bala. Fikirlah. Jadi kalau kena tipu tadi pahala ke dosa? Yang dosa tu menipu. Faham? Yang dosa tu menipu orang. Tu dosa. Kalau ditipu, pahala. Berapa kali nak cakap? Saya ada tipu ni, marah ditipu. Kenapa? Alhamdulillah lah ditipu kan pahala. Menipu tu dosa. Ulat dalam batu pun boleh hidup. Ni bukan soal ulat batu nak kait dengan gaji. Maksudnya, janganlah besarkan isu itu. Kita kadang-kadang tak dapat gaji, tetapi mengata majikan. Kita kutuk majikan tak dapat gaji. Lepas dapat gaji nak cakap apa? Diam pula tu. Reti pula diam. Sebab tu, kalau sekiranya ada musibah, sabarlah. Janganlah cakap yang bukan-bukan. Itu maksud dia.
Ini time tak dapat, dia katanya kawan tu cukup. Apalah majikan ni, kita orang macam ni. Apalah ini. Apalah tak bayar, apalah ni, apalah. Bila dah bayar, senyum. Sebab tu yang salah ni, yang berkata buruk tu. Contoh sama dengan suami. Time dia tak kena gaya, dia punya bagi cakap, ya Allah, tak tahan telinga dengar dah. Abang tak guna, abang begini, rugi kan. Itu semua habis pahala, dosa. Bila suami dah jadi baik, diam pula tu. Suami dah baik. Itu nampaknya bermuka-muka dengan Allah. Sebab tu kata-kata ni betul-betul kalau tidak jaga, menggambarkan iman di dalam hati kita. Hati-hati. Benar-benar mengundang bala Allah Ta'ala. Cepat kita dalam menghukum satu perkara. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Memang ada orang tu iyalah nak kaitkan dengan contoh macam ulat dalam batu ni, gaji tak dapat, matilah ustaz. Memang satu sudut nampak, sabarlah. Sabar. Kalau betul kita buat perkara yang baik, pasti akan Allah tolong. Itu maksud dia. Jadi sidang imam mata Allah SWT. Nah, benar soal jadi tarut. Ya, ada berkat zakat, ada berkat. Ni nak kaitkan dengan duit lah. Sebab orang takut bila cerita buat pahala tak ada duit. Siapa kata cerita pahala tak ada duit? Kerana pahala itulah ada duit. Jadi pastikan gaji kita tu berpahala. Saya nak kaitkan tadi. Kan kadang-kadang orang kan perkataan ni kena tipu tu macam satu. Saya kena tipu ustaz. Saya kena tipu ustaz. Tipu tu kan kalau kita reda, sabar. Kita yakin bahawa Allah tolong. Itu kan pahala. Allah ganti pahala. Sebab ditipu tu pahala. Menipu itu dosa. Nah, benar Puan Isali. Kadang-kadang bukan kata rezeki dah. Duit itu nyawa, duit itu nafas. Tak ada duit, tak bernafas ustaz. Kalam-kalam. Kalam-kalam yang menyesatkan. Allahumma salli ala Muhammad. Pernah kena tipu suami dan saya redha Allah ganti. Jadi sekarang kena tipu tu bagus tidak Puan Kamaria? Jadi sekarang ni tak payah elakkan kena tipu. Syukur dia. Diam-diam kalau tipu pun diam. Tak payah saya pun kena tipu dulu. Tak payahlah cerita kena tipu dulu tu. Diam-diam mudahlah. Sebab Allah gantikan kita lebih daripada kena tipu tu. Saya silap. Jadi sebab pahala. Mungkin kerja tak ikhlas tu dapat gaji lambat. Mungkin tak juga Puan Sakinah. Soal lambat gaji, cepat lambat, kita tengok keadaan situasi. Mungkin satu majikan, contohnya saya juga, kita menguruskan pekerja ramai. Kita pula sumber pendapatan kita bukannya itu jam dapat. Bukannya ada satu datang pada langit turun macam hujan. Faham? Lainlah. Memang itu ada. Itu memang lagi-lagi pula bila kita kaitkan dengan dakwah, jalan dakwah. Memang tak sabar nanti. Sebab ingat dakwah ni apa? Ingat air mengalir macam tu. Lagi banyak keluar duit lagi dia. Macam kita pergi masjid lah. Pergi masjid dapat duit ke masuk duit? Bayang. Pergi masjid banyak masuk duit dan tabung ke banyak dapat duit daripada tabung? Masa banyak masuk duit lah. Itulah ibadah. Ibadah ni bila kira-kira banyak keluar duit daripada masuk duit. Sebab apa? Dah kan ibadah kan nak pahala. Kalau nak pahala kena tukar, kena laburlah duit tu. Cuma Allah ganti balik duit tu supaya tak putus pahala. Ada dia tak putus-putus lah duit. Ya suruh buat pahala tak putus-putus. Memanglah duit tak putus-putus. Gitu ya ustaz. Iya. Gaji tak dapat ni tapi tenaga banyak boleh bekerja. Pahala. Ada pula dia punya mesti akan ada jalannya. Ini mungkin tak bayar, ada fasiliti ke, ada dapat rezeki, macam-macam cara. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Lebih-lebih Allah ganti. Ya, Puan Fazilah, lebih-lebih Allah ganti. Kita pula jadi berlebih-lebih pula kan. Kena kecurian barang kemas. Kan tadi kena kecurian. Kalau simpan barang kemas tu kan belum tentu pahala. Kena curi kan dah jadi pahala. Alhamdulillah. Alhamdulillah Puan Hasina.
Allah beratnya pengajian ni. Iyalah, dah alam mengaji, biar sampai jadi. Kalau tidak kita duk menangis barang hilang. Hilang tu kan jadi pahala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hilang jadi pahala insya-Allah. Ada tak tuan-tuan buat baik pada mak ayah, isteri mertua, macam mana nak tahu kita buat tu baik benda? Kita lapang dada. Puan Anis Farina. Apa benda yang menjadi pahala hati kita berlapang ni? Sama ni. Hati kita lapang ni. Ni. Yakin, tenang dan kita semakin hidup kita semakin ada panduan, terbimbing. Kita buat sesuatu itu benar peletakannya, maka hati kita lapang dalam melaksanakannya, tenang dalam melakukannya, dan kita diarah, didapat panduan. Allah bimbing kita untuk melakukannya. Bukan makin buat makin tersepit, makin buat makin sempit, makin bergaduh, makin ini. Itu maknanya hati dia dan lisan dia dan perbuatan dia tidak kena. Jadi bir walidani ihsana, tuntutan berbuat baik ini kepada semua orang. Tapi kalau bagi seorang isteri, dia ada kewajipan pada suaminya. Pada maknya itu berbuat baik, pada mak mertua itu berbuat baik, tapi taat pada suami. Jadi sekiranya perbuatan pada mak mertua itu menyenangkan suami, jadi alhamdulillah lah Puan Anis. Tuntutannya adalah nak menyenangkan suami. Buat baik, melaksanakan tuntutan pada mak mertua tak wajib. Tapi kerana bila seorang isteri buat sesuatu itu dengan menyenangkan suami, suami mana yang suami yang tercabut waya dengan maknya, kalau isteri dia senangkan mak dia tu atau mak tua tu, suami marah. Jadi suami akan suka. Bila suami suka, ini yang Nabi kata kepada Asma radhiyallahu anha tentang suka, buat suami suka. Mafhum hadis Nabi kata. Jadi kan dengan tuntutannya itu dengan buat suami suka, bukannya berbuat baik pada mak mertua tu. Walhal berbuat baik ni wajib pada semua manusia. Tak boleh, ni bukan orang saya tak kenal ni, kita boleh buat jahat. Tak boleh. Selagi mana dia tidak menyerang, tak bermusuh dengan kita di segi ancaman nyawa, macam contoh kafir harbi yang menyerang, lagi tu kita kena buat baik dengan dia. Walaupun dia berbeza agama dengan kita. Tak boleh. Selagi mana dia tidak bermusuh dari sudut agama dengan kita, lagi itu kita wajib berbuat baik. Apatah lagi mak mertua, mak sendiri, adik-beradik, ipar dua, takkanlah tak nak buat baik. Apatah lagi mengena dengan suami pula. Semua ada kena mengena dengan suami tu. Dia punya root dia suami. Akar dia suami. Adik suami, ipar kan. Adik suami, akak suami, abang suami, mak suami, mak mertua, ayah suami. Jadi bila kata dengan suami, ia sebenarnya untuk memenuhi kewajipan suami tu. Jadi syukurlah anda dipergunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan. Syukurlah. Jangan sampai tak dipergunakan. Tak payahlah awak tak payah buat baik dengan mak saya. Habis dah. Tak payah. Habis dah tak berfungsi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Khair insya-Allah. Baik. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, cukup setakat itu dulu dalam perbincangan kita dalam merungkai tentang jangan percaya dengan kata-kata. Malam ni kita dah lihat, bila kata kita kembali balik dalam perbincangan jangan percaya dengan kata-kata, tapi berkata-katalah dengan yakin. Selagi mana tiada asas, jangan percaya dulu. Kata atau jangan cakap, diam. Kemudian kita rungkaikan, kita tengok kedudukan di mana. Sekiranya itu benar dari kebenaran, maka berkatalah dengan yakin. Barulah kita ambil kembali keyakinan itu kerana dah dapat sumbernya. Bila dah ada sumbernya, maka berkatalah dengan yakin dan jangan lagi berbelah bagi. Percayalah pertolongan Allah akan sampai bila kata-kata kita pula berkata dengan hati, malah diterjemahkan dengan perbuatan pula. Lagilah sempurna. Baik. Jadi, syukur setakat itu. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT.
Mohon maaf di atas segala kekurangan dalam penyampaian, kekurangan dalam kata-kata, terkasar kata, terkurang bicara. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Hazza min fadli Rabbi. Apa sahaja kebaikan yang ada pada malam ini, dari segi penyampaian, dari segi pengisian, dan apa yang antum semua dapat pada malam ini, hazza min fadli Rabbi. Ini semua kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi insya-Allah saya kira cukup setakat dulu. Cukup setakat itu dulu perkongsian kita pada malamnya penuh barakah ni. Teruskan sedang penonton, sedang jemaah mata Allah Taala, teruskan beribadat, ketaatan, teruskan permalam yang penuh barakah ni. Malam yang penuh barakah ini kita perbanyakkan selawat kata junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita perbanyakkan selawat, kita perbanyakkan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita, insya-Allah. Jadi saya kira cukup setakat itu dulu perkongsian kita pada malam yang penuh barakah ni. Moga-moga Allah berkati kita semua. Moga-moga Allah terus istiqamahkan kita dalam jalan ketaatan. Ketemu lagi kita pada siri pengajian yang seterusnya. Sambungan dalam perbahasan kita pada malam ni. Ada lagi perbahasan panjang lagi. Masih dalam perbincangan dalam membezakan hak dan batil dalam lisan ataupun kalam ini. Jadi ketemu lagi pada siaran yang seterusnya pada malam esok, insya-Allah. Sama-sama kita istiqamah dalam pengajian ini dan bantu sebarkan yang belum like, share, ikut page ini, share dan like page ini, sebarkan, bantu saya sebarkan kebenaran ini, insya-Allah. Khair. Jadi cukup setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua yang menonton dan semuanya hadir pada malam ini secara online ini, Allah pilih semuanya dimasukkan dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.